Ini semua telah dilakukan terhadap saya. Jadi bagi saya dan saya juga ditangkap ya. Saya pernah ditangkap di bawah akta hasutan 2 kali. Pertama 2010 bulan September, dan terakhir yang pada bulan Februari tahun ini, yang 3 hari. Dan sekarang saya menghadapi 9 tuduhan di bawah akta hasutan. 9 tuduhan ini satu rekod baru nih. Belum pernah ada lagi orang di Malaysia ini sekali tuduh 9 tuduhan, belum ada lagi. Jadi itu satu rekod, dan juga hukuman maksimum untuk itu 43 tahun penjara. Jadi 43 tahun lah. Jadi nanti kalau saya kena tangkap ini umur saya 96 tahun baru keluar. Jadi di Malaysia ini orang yang ambil rasuah 2,6 bilion masuk Putrajaya, orang yang lukis katun masuk penjara. Jadi gitu. Inilah negara katun gitu. Itu sebab saya kata ini adalah kampung land. Jadi saya ini baru-baru ini pada bulan 4 ya, saya dihadap ke mahkamah. Dan yang menariknya, pada mula-mula polis berkata, beritahu saya bahawa hanya satu tuduhan bahawa akta hasutan, dan wang ikat jamin yang perlu dibawa ke mahkamah adalah RM5,000. Bolehlah saya kata RM5,000 itu boleh carilah ya. Tetapi beberapa jam sebelum hukuman saya dibawa ke mahkamah, polis memberitahu bahawa sekarang dakwaan kepada saya telah menjadi 9 tuduhan. Jadi wang ikat jamin yang saya terpaksa cari dalam masa beberapa jam adalah RM45,000. Kalau tidak saya masuk penjara terus. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa. Jadi saya sampaikan, saya masuk internet ya. Masuk internet dan minta orang ini saya minta nombor. Saya minta nombor awal kena Najib lagi. Saya minta nombor kepada siapa-siapa. Jadi kalau saya kata, kalau tidak ini keadaan ini jangan agak susah. Saya pun waktu sangat dekat. Jadi keesokan pagi saya harus ke mahkamah dan saya perlukan RM45,000. Dan orang mula ada yang masuk duit ya, mula memasukkan dalam akaun saya, dan keesokan paginya mencukupi RM45,000 itu. Dia tidak tahu mana daripada orang. Ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih ya kepada semua. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, sama ada di dalam negara atau di luar negara, yang telah pun memberi sumbangan supaya saya dapat masih lagi berada di sini dan juga masih lagi terus melukis. Dan saya punya quote adalah tarikh untuk pembicaraan itu adalah 6 November tahun ini. Di samping itu saya ada satu kes lagi, kes pengharaman buku yang diharamkan tadi, saya bawa ke mahkamah. Dan saya sudah jadi, karena terlalu sangat pergi mahkamah, dan jadi ketagih mahkamah. Jadi kalau polis tak sama saya saman polis. Jadi yang buku ini saya saman polis nih. Buku pengharaman ini saya cabar pengharaman itu pada tahun mereka haramkan buku saya 2010. Saya cabar ke mahkamah dan di peringkat mahkamah tinggi pada tahun 2011 saya kalah mahkamah tinggi. Tapi tahun lepas mahkamah kemudian saya rayu, tahun lepas mahkamah rayuan memberi kemenangan pada saya dan mengarahkan polis dan kerajaan supaya menarik balik pengharaman. Tetapi kerajaan rayu lagi ke Mahkamah Persekutuan. Jadi sekarang ini pada 11 November ini Mahkamah Persekutuan akan memberi keputusan sama ada kekal haram atau ditarik balik pengharaman. Jadi Mahkamah Persekutuan di Malaysia ini sudah bicara buku katun. Mahkamah Persekutuan ini kan, negara lain kan federal court tak akan cerita katun juga. Ini federal court, yang kamu lah banyak lagi benda-benda penting. Dan ini buku katun harus dibaca. Kan dalam mahkamah saya, setiap pembicaraan buku itu dibaca satu persatu. Ini kartun Rosmah, saya ingat ni kartun, saya buat kartun saya ni memang nakal-nakal lah. Saya buat ni Siti Hasmah ni dia botak. Jadi saya punya kartun lah kan. Rosmah ni pakai botok. Ini jangan ini dibacakan. Ini kira mengancam, ini sudah jadi jadi mengancam keselamatan, atau ini sudah akta hasutan, akan dibaca.
Jadi gitulah, kerana kerajaan ini kerajaan kartun, jadi kamu terpaksa sekarang ini, ya Mahkamah Persekutuan juga terpaksa bicarakan buku kartun. Dan di samping itu saya ada satu lagi kes, yaitu tentang pada 2010 apabila polis menangkap saya dan juga merampas beberapa buku, mereka juga merampas sebuah lukisan asli, sebuah lukisan original. Dan tahun lepas, setelah lukisan itu sudah pun ditangkap dan ditahan oleh polis selama 5 tahun. Dan di bawah jagaan polis lah, under polis custody, dikurung selama 5 tahun. Dan saya sepanjang pembicaraan, polis terpaksa bawa lukisan itu ke mahkamah, bawa ke mahkamah balik, bawa dan sebagainya. Tetapi lukisan ini dia istimewa sikit, kerana ia lukisan itu ialah lukisan biasa. Saya mesti lukis semua kan, rambut besar, ya. Rambutnya, lukisan sebesar itu, rambut separuh daripada lukisan itu. Tetapi yang menariknya, rambut betul. Rambut betul. Yang artinya saya punya kawan-kawan itu termasuk Jonas, ya. Mereka mengambil rambut daripada kedai-kedai gunting, pergi kolek rambut dari ini tak juga ya. Dari kedai-kedai gunting di Malaysia ni kolek rambut. Orang kata apa? Orang kata kejut, nampak apa ni dah? Dia ambil rambut kan. Kemudian ditampalkan ke lukisan itu. Jadi apabila polis bawa ke mahkamah selalu, rambut ni berguguran. Ada di mahkamah, tunjuk dah buka je rambut jatuh. Sekarang ni mahkamah mengarahkan lukisan itu dikembalikan kepada saya dan saya boleh minta damage, ganti rugi. Jadi saya pun sedang berbincang dengan pegawai saya, macam mana nak minta, atas dasar apa kita nak minta ganti rugi. Jadi saya bercakap, kita kata apa kata kalau satu rambut jatuh RM1 kita cahkan. Jadi kita kira berapa kan. Masa kira berdasarkan rambut jatuh dan lukisan itu sudah susut nilai. Artinya nilai lukisan itu sudah rosak dan dirosakkan oleh polis. Ini diakui oleh mahkamah. Jadi sekarang ini kita dalam proses untuk macam mana, berapa banyak yang kita nak minta daripada situ. Jadi saya ni sudah kirakan sudah berjasa lah kepada Rosmah ni, sebab saya jaga rambut dia. Kerana tak ada orang yang akan jaga kalau rambut dia jatuh, saya seorang yang jaga kan. Jadi sebab itu saya katakan kita sudah pun negara ini, bagi saya negara kartun. Yang ada di Putrajaya itu sebenarnya semuanya watak-watak kartun yang menyamar sebagai manusia. Jadi karena itu negara kita sekarang jadi teruk, ya, derma, rasuah dikatakan derma, ya. Ini baru ni nanti kata dia pergi tolong, dia bukan bagi duit dekat bagi UMNO, dia nak tolong. Ini bahasa-bahasa ni digunakan dan mereka boleh terus berkuasa. Dan kita ini sudah jadi negara yang saya rasa paling teruk di dunia sekarang ini dari segi kostan ke belakang, ya. Semakin teruk dan kita tidak boleh biarkan ini berlaku. Dan saya sebagai kartunis, saya tidak akan benarkan ini. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan juga tidak akan benarkan ini berlaku. Kita tidak boleh benarkan. Kita tidak boleh berdiam diri. Saya sekali-kali saya tidak mahu melalui kartun saya. Kartun saya ni, melalui kartun ini juga saya ingin menyatukan semua rakyat Malaysia. Jadi kartun-kartun saya tidak ada bangsa. Watak-watak ini dia tidak ada agama, tidak ada bangsa dia. Watak-watak ini saya universal. Ya. Jadi saya minta ketepikan semua pahaman agama antara kita, ketepikan bangsa-bangsa ini semua. Jangan kira kita pakaian bagaimana, jangan kira sangatlah itu semua tak penting. Yang penting sekarang kita harus bersatu, memastikan kita berjaya menggulingkan semua kerajaan yang tadi. Kita jangan ingat bahawa sekarang ni dikecoh-kecoh Najib ini, yang sapu men ini sudah sapu 2.6 bilion. Jadi rakyat Malaysia sekarang ini tumpunya nak jatuhkan Najib saja. Menjatuhkan Najib bukan penyelesaian, tetapi dia permulaan, tapi bukan penyelesaian. Karena Najib punya kesalahan di mata UMNO tidak salah ambil 2.6 bilion itu. Kita tengok apa yang Muhyiddin tanya dalam video. Muhyiddin tanya, kenapa masuk akaun you? Mana kalau dia tak, video tu dah dipotong, maksudnya kenapa tak masuk akaun I? Macam itu lah dia kurang kan? Jadi maksudnya itu isunya. Dia tidak
pernah cerita kenapa you ambil duit rakyat 2.6 bilion, itu tidak dikatakan. Jadi kenapa ambil akaun you? Kalau baca akaun bersama, isu ni tak jadi apa-apa. Jadi bila kita tukar seorang Perdana Menteri dari kalangan UMNO yang akan datang, Perdana Menteri yang ada akal sikit, dia kata okey, kita jangan masuk akaun pribadi. Rasuah tetap rasuah. Jadi kerana itu kita jangan lagi biar UMNO sudah tidak boleh ada lagi di muka bumi ini. Bagi saya senang je. Saya tidak mau. Saya apa-apa berkenaan dengan UMNO saya tak akan layan. Ya, UMNO suruh minum kopi pernah. UMNO ajak saya minum kopi, saya tak nak. Sekadar kopi UMNO. Saya tak mau, saya kata. Saya minta maaf lah. UMNO pernah saya menawarkan saya untuk diberi award serta wang 10,000, saya tak nak. Saya kata tak payah. Ni datuk-datuk mana telefon saya kata, datanglah kita nak bagi hadiah ni, PM sini dia bagi. Saya kata tak mau. UMNO saya kita harus jelas dalam soal ini ya. Dan saya pun dah lukis kartun pun sekian lama, dan teman-teman saya pun ramai daripada datuk. Saya datuk-datuk saya tak nak, saya kata terang, seriously. Datuk saya tak nak, Tan Sri pun tak payah. Kalau nak bagi tun, saya ambil. Alah nak bagi tun. Sebab tun tu dia bunyi dia kartun. Dia tak ada kartun di Malaysia ni sebenarnya kartun. Cuma dia tak nak mengaku. Dia kartun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau tengok betul-betul nama itu, kartun Abdullah Badawi, tapi dia dah buang tu, dia sebut tun lah kan. Jadi saya sebutkan bahawa kita kena lakukan apa yang kita terdaya. Saya sebagai kartunis, saya lakukan melalui lukisan saya supaya kita sama-sama bersatu. Dan saya nak melalui kartun saya ini, kita buat satu benda saja. Satu jenis perlawanan yang tidak ada satu rejim di dunia pun yang mampu bertahan. Ya, kita buat demonstrasi, dia tangkap. Kita buat kata rusuhan ke apa atau bagaimanalah. Ya, ini jalanan kita buat, kita pergi occupy, dia boleh tangkap. Tetapi kalau kita ketawakan mereka, tidak ada, dia tak boleh buat apa-apa. Kita gelak je. Saya nak melalui kartun saya sendiri, saya nak adakan satu demonstrasi gelak. Kita gelak je. Najib kata saya akan berjuang memastikan rakyat, kita aja. Kita mana-mana kita gelakkan dia. Kita tak lawan dan dia tak boleh tangkap kita. Kecuali kalau dia nak buat undang-undang anti ketawa lah. Dia Malaysia ni boleh jadi. Malaysia ni boleh jadi yang undang-undang anti ketawa. Siapa nak ketawa kena minta permit. Minta permit ke balai polis, nak ketawa. Pertama sekali soalan, siapa yang nak diketawakan? Kalau ketawa tu kerajaan mungkin tak lulus. Kalau Pakatan Rakyat lulus katakan. Lepas tu berapa orang nak ketawa? 400, 300 ternyata. Jenis-jenis ketawa itu harus dinyatakan. Jadi, tetapi itu tidak akan berlaku. Kalau berlaku juga kita tak tahu, tapi kita ketawa. Jadi tidak ada satu rejim dalam dunia ini yang boleh bertahan dengan ketawa. Saya percaya gitu. Sebab tu kerana mereka cukup, saya rasa berbagai cara dilakukan supaya saya tidak melukis kartun. Kerana melukis kartun ini menyebabkan orang ketawakan mereka. Sebab tu saya nak sebarkan kartun ini. Tujuan saya senang je, ketawa sampai jatuh. Buat saya ni, buku-buku saya ni lah, kartun saya tu bila baca gelak guling-guling. Itu sambil gelak sambil guling kerajaan. Dia gitu dia punya dengan. Jadi kita kena gelak saja. Dia tidak lakukan. Saya tak ada masalah. Orang kata apalah kartun saya ni kartunis berat sebelah. Banyak je kata. Saya kata tak apa. Walaupun sebelah tapi berat. Saya kata tak ada masalah saya kan. Dia kata inilah macam-macam. Saya tak mau dengar. Orang kata ini kartunis harus seniman. Ni Pak Samad bentuk seniman ni harus neutral. Tak ada. Saya kata tak ada neutralnya di Malaysia ni. Kita melawan kerajaan yang zalim, tidak ada isu neutral. Ya, tidak ada neutral. Kita mesti menyatakan pendirian masing-masing. Saya sendiri, how can I be neutral? Even my pen has a stand. Itu saya kata stand dia. Kita tak ada neutral. Neutral ini kalau ia ada satu alasan untuk mengelak diri daripada melawan orang yang zalim, kata neutral lah. Untuk soal neutral, kita lawan, kita harus satu matlamat, iaitu saya dah sudah saya rasa untuk motivasi, saya kata Tuhan telah berjanji pada saya
bahwa saya tidak akan mati selagi Barisan Nasional tidak jatuh. Dan saya berkata lah itu ya, itu sebagai motivasi lah ya, sebagai motivasi lah, saya tak mau mati selagi BN tak jatuh. So mereka harus jatuh dulu. Jadi saya itu saja ya. Saya sekali lagi saya nak katakan Sapuman, saya nak lancar dua buku ini, Sapuman dan juga Rose Kangkong Lain ini adalah satu, saya sebut tadi, Pak Samad juga sebut, kita beli banyak pun tidak mengapa. Memang saya berkarya bukan untuk duit, tapi saya perlukan ini untuk kos percetakan dan sebagainya, dan hadiah pada teman-teman supaya mereka dapat mesej yang terkandung di dalam buku ini ya. Jadi sekali lagi saya sebelum saya berundur, saya nak mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang terlibat ya dalam menjayakan program ini. Ya, Kartunis Jonos tidak ada pada hari ini, juga Azura dari MC, kemudian Yung ya ke belakang sana, teman-teman dari KKI ya, juga beberapa lagi lah, Lauren dan Johnny Ong, dan juga dan tidak ketinggalan kepada istri Perdana Menteri. Saya ucapkan terima kasih karena dialah yang memberi ilham pada saya selama ini. Jadi kalau dia tak ada, susah saya nak melukis kartun. Jadi dia ini sangat cartoonable. Seorang yang sangat cartoonable, jadi memberi saya ilham setiap hari. Jadi saya rasa ucap terima kasih itu. Saya nasib baik dia tidak meminta royalti pada saya. Kalau tidak, saya terus nak cari macam mana kan. Jadi sekali lagi terima kasih semua, dan terima kasih juga pada yang hadir. Ya, terima kasih, dan kita bakal ketawa lah ya.